إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wafihi, dan padanya, yakni pada awal-awal barang yang diwajibkan itu, khulfun muntasib, ada bersalahan pendapat ulama yang terdiri, mana yang berlaku. Itu. Wa fihi au ay wa fi awwali ma yajibu, dan padanya, yakni pada awal-awal barang yang diwajibkan oleh syarak. Apa perkara yang paling mula-mula sekali diwajibkan oleh syarak, itu ada khulfun muntasib, ay ikhtilafun qaimun bainal a'immati, berlaku khilaf di antara para imam-imam, para ulama sunniyina, sama ada ahli sunnah wal jamaah, wa ghairihim, dan lain daripada ahli sunnah wal jamaah. Jadi masalah apakah awal-awal yang diwajibkan oleh syarak, itu berlaku khilaf pendapat di kalangan ulama. Sama ada sesama ulama ahli sunnah wal jamaah sendiri, ataupun ulama-ulama yang di luar daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah. Mana perkara ni perkara yang bukan diijma'kan, bukan disepakati. Itu dah.
Tapi bukanlah semua khilaf tu kita boleh ambil buat kira. Sebagaimana kata Imam Sayuti dalam kitab Itqan, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Kata Imam Sayuti, walaisa kullu khilafin, dan tidaklah, bukanlah tiap-tiap khilaf di kalangan ulama itu jaa datang ia mu'tabaran, dibuat mu'tabar, yang dibuat kirakan. Tidak. Jadi ada khilaf yang mu'tabar dan ada khilaf ghairu mu'tabar. Lepas tu khilaf mu'tabar ni bagaimana? Illa, melainkan khilafun lahu hazzun minan nazari. Khilaf yang mu'tabar tu ada baginya habuan daripada nazar, dalil, fikir. Tu. Jadi bukanlah semua khilaf tu boleh dipakai. Mana ada 12 khilaf di kalangan ulama. Jadi bukan dua belah tu kita nak pakai yang mana satu boleh belakang, okey. Ada beberapa pendapat sahaja yang boleh diiktibar. Boleh diambil khilaf tersebut. Bukan semua khilaf ni mu'tabar, bukan. Wa jumlatul aqwal fi awalil wajibati 12 qawlan, dan jumlah keseluruhan pendapat-pendapat ulama, sama ada sesama ahli sunnah wal jamaah atau di luar daripada kelompok ahli sunnah wal jamaah, pada masalah awal-awal yang wajib itu jumlah pendapat yang berselisihnya 12 qawlan, ada 12 pendapat. Tidak ada 12 pendapat. Mana pertamanya? Awalaha, yang pertamanya, ma qalahul asy'ariyu imamu hadzal fanni, pendapat yang telah diberkata, yang difatwakan akan dia pendapat oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Siapa Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni? Imamu hadzal fanni, imam yakni orang yang diikutkan, itu mana imam. Imamu hadzal fanni, orang yang diikutkan pada ini silibus ilmu, iaitu ilmu tauhid. Apa pendapat dia? Kata Imam Abu Asy'ari, annal awwala annama awwalal wajib. Itulah bahawasanya barang yang awal-awal wajib oleh syarak di atas mukallaf tu, kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, al-ma'rifatu, ialah ma'rifat, kenal. Itulah awal wajib di sisi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi ini pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dah. Dia kata awal-awal yang wajib diwajibkan oleh syarak ke atas tiap-tiap mukallaf ni ialah ma'rifah. Kerana faham daripada perkataan Sayyidina Ali, secara zahirnya Ali kata awwaluddini ma'rifatullah, awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Jadi awal situ dengan makna yang terpenting. Yang terpenting sekali di dalam agama ni ialah mengenal Allah. Faham daripada situ, yang pertama-tama diwajibnya ialah ma'rifah, kenal. Itu perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, pendapat dia. Wasaniha, dan yang keduanya daripada 12 pendapat khilaf, ma qalahul ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini, pendapat yang telah dikatakan dia akan pendapat tersebut oleh Ustaz Abu Ishaq Al-Isfirayini. Jangan bila kita dengar ustaz ni lekeh bunyi ni ustaz lama dulu lain ustaz lama ni tu memang lekeh. Ustaz lama dulu lain. Kalau zaman dulu
Zaman tidak dulu sangat, dulu sikit pada kita ustaz tu ialah profesor, PhD, doktor, itu ustaz. Dulu lagi daripada tu ustaz ni ialah al-mahiru fi kulli fannin min al-ulumi. Orang yang mahir pada tiap-tiap silibus daripada sekalian ilmu-ilmu. Mahir semua. Ilmu apa? Nahu, soroh, ma'ni, bayan, badai, istiqaq, waduk, usul fiqh, qawaid fiqh, tafsir, ulumul hadis, masalah hadis, mu'ilah, jarh wa ta'dil, semua. Alif bih. Mantiq, adabul bahsi wal munazarah, semua dia mahir. Itu zaman dulu ustaz. Jadi Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini ni digelarkan dengan ustaz, sebab dia mahir sekalian ilmu. Sehingga apabila diitlaq, dikatakan ustaz, kalau jumpa dalam kitab-kitab usuluddin, kitab-kitab ilmu kalam, ilmu tauhid, bila sebut ustaz, itu kena kepada Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini. Betapa alimnya dia dah. Jadi digelar dengan ustaz. Kita lah ni berpiah, ada janggut sikit kan, boleh baca ayat Quran anak entak, ustaz lah sudah. Murah gelaran ustaz sekarang ni. Sekarang ni gelaran ustaz tu murah. Macam qadi juga. Qadi dulu hakim, qadi qudha makna ketua hakim-hakim. Dulu. Sekarang tu qadi ni kadi akad nikah, juru akad nikah ya. Semakin lama semakin rendah. Dia punya gelaran itu semakin rendah. Dulu ustaz, payah orang nak gelar ustaz ni, tak layak nak gelar ustaz. Kalau bos setakat janggut 2-3 orang kat piah, boleh cakap anak entak kuliah kulullah, tak panggil ustaz gitu. Kita lah ni ustaz lah dah. Tok Bomo pun panggil ustaz. Boleh baca ayat kursi bub sembuh. Wa awai tawam mandi bunga. Ustaz. Ustaz selalu, la ilaha illallah. Murahnya gelaran ustaz ni. Lepas tu bila kena tipu dia kata, ada ustaz penipu. Ada dia tu mudah mungkin gelaran ustaz sangat kau kata. Kalau ustaz dulu, al-mahir fi kulli fannin min al-ulum. Orang yang mahir pada sekalian mata pelajaran daripada sekalian ilmu-ilmu, baru boleh gelaran ustaz. Kalau dalam ilmu tauhid, kita ilmu kalam, kalau sebut qala al-ustaz, telah berkata oleh ustaz. Ustaz mana pula? Tak ada mana-mana dah. Abu Ishaq Al-Isfirayini. Tu betapa alimnya dia. Sebut ustaz agak kena ke dia selalu dah. Dia panggil itlaq. Al-lafzu iza utliqah insarafa ila fardil kamili. Lafaz tu bila itlaq maka kembali kepada makna yang paling sempurna. Mana? Orang yang paling mahir ketika zaman dia tu dengan sekalian bidang-bidang ilmu, dia, tak ada orang lain. Hingga bila sebut ustaz, kena ke dia. Lah ni kalau ustaz mana? Adalah ustaz hari Jumaat kepak tu, sini. Mak kopak, ustaz mana Ustaz mana tak nak lagi dia tu. Ramah sangat ustaz ni, selori, berapa lori ustaz, ramah. Dah. Ni amalan yang tidak bagus lah kalau kita nak rayakan. Mudah-mudah gelar ustaz kau orang ni tak bagus sebenarnya. Macam kita mudah-mudah gelar kau orang doktor. Tak boleh. Contoh saya ni tak pernah mengaji medik, tak ada kelulusan kedoktoran. Tapi saya ada duit. Contoh, saya banyak duit ni. Saya boleh beli satu bangunan itu saya buat hospital. Hospital Dr. Ahmad Faiz Hafizuddin. Saya tak pernah mengaji medik. Semua kelengkapan doktor siap saya beli sebab saya ada duit. Agak-agak siapa berani mari berubat di hospital saya? Berani? Siapa berani? Sakit perut ke, sakit kepala, main nak berubat dengan saya. Saya ada hospital. Saya letak gelaran saya doktor. Saya boleh ada kelengkapan semua ubat-ubat saya belilah. Ataupun saya buat sendiri, letaklah. Ketung tak ketung kau apa kat sini. Capu gia sebut nampak macam ubat. Siapa berani mari berubat dengan saya? Tak ada apa yang berani. Yo, kau dia ni doktor ni. Tak tahu, tak pernah dengar apa yang mengaji medik. Tak pernah tahu ada CJ medik tau.
Ada pengiktiraf dah, doktor. Di mana-mana universiti kedoktoran. Nah, siapa berani? Tak ada apa yang berani main berubat. Silap air bulat saya kena tangkap. Sebab berpotensi menipu orang ramai. Betul tak? Ataupun kereta saya tu saya modify jadi kereta polis. Nah, kereta polis ni pakai Honda ke? Honda Civic ni. Saya pun modify. Buat macam kereta polis. Saya beli baju polis, siap dengan ada pistol beli di Thailand. Bos sini dah. Boleh? Saya panggil polis, pak saudara. Polis saya kelihatan pak saudara. Silap-silap saya kena tangkap ke polis pula. Pasal menipu. Itu urusan dunia tu bahaya dah kalau menipu. Apalagi urusan akhirat. Tapi orang kita tak ambil berat urusan akhirat. Ustaz kan ustaz, lalu ngaji di mana, madrasah di mana, mondok di mana, apa kelulusannya. Nah, siapa guru dia? Tak ada. Yang penting dia sedap goreng, dia sedap cakap. Nah, walau tukar masak pun tak apa, boleh jadi ustaz lepas tu molek jadi ustaz. Macam mana ustaz jadi ustaz? Saya tak belajar kata, saya tukar masak dulu, saya chef. Saya masak-masak di dapur hotel, lepas tu saya suka cakap agama, nak tentang Tuhan. Lama-lama saya jadi ustaz. Mudah jadi ustaz. Ada YouTube ada tu. Ramai orang mengaji dia, ramai. Beribu. Kalau kita kata salah ni, sesat ni, apa yang mengajar ni, awak siapa? PU je ni. Alim ni, ilmu ladunni. Ilmu ladunni mana kata? Allah ni kata tak hidup tak mati. Ladunni pun Allah hidup, Allah tak hidup tak mati. Kafir siapa yang tengok Allah tak hidup tak mati. Terang-terangan lawan Quran. Betul tak? Allahu hayyun la yamut. Dalam Quran kata apa? Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Betul? Tu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dia tak baca Quran, dia tak baca pun dia bukan ustaz. Dia tak nak ngaji agama. Fokmu hok duk gila duk ngaji dia je. Nah. Fokmu hok duk gila panggil ustaz ke dia je. Dia tak ada ngaji agama apa, duk kena kecing gitu. Allah tak hidup tak mati. Quran kata Allah hidup tak mati. Kan lawan Quran tak? Lawan Quran tu. Tak kafir apa? Kafir tu. Kata Tok Guru ambo, kalau hak tak hidup tak mati tu tahimmu ya. Kasar sikit. Pasal apa? Tak hidup tak mati tu dah. Nak kata hidup tak gerak. Betul? Gerak tak tahi? Tak gerak. Nak kata mati bau busuk banget. Ni. Kalau tak hidup tak mati tu bukan Tuhan. Tahimmu Tok Guru ya. Kalau Tuhan hidup tak mati. Dia kata Tuhan tak hidup tak mati. Weh. Ngaji orang lagi tu. Beribu dalam YouTube orang duk ikut. Payah. Akhir zaman ni bahaya. Mudah menggelar ke ustaz, syekh. Syekh. Entah ni ustaz kapo je, PU je. Entah nak lawan Tok Guru kami. Tok Guru kami syekh. Syekh po fardu ain tak lepas. Ajar akidah sesat Ismailiyah, Syiah, Batiniyah. Syekh apa? Tak layak jadi syekh. Haji pun haji layak lah. Kalau jual haji dah panggil haji gitu. Syekh apa? Syekh dengan makna orang tua boleh Orang tua dia panggil. Syekh ni ada dua makna. Syekh dengan makna orang tua. Man balagha arba'ina sanatan fahuwa syekhun. Siapa yang sampai dah umur 40, syekh. Walau kana kafiran, walaupun dia acong lenglong leng teng long long. Boleh panggil syekh acong. Bawa umur dia 40 50 boleh. Syekh tu tak ada apa tu. Syekh ni man balagha rutbatal fadli. Orang yang mencapai darjat kelebihan. Itu baru syekh. Ni nak kelebihan apa? Yang fardu ain pun tak lepas. Ajar akidah Syiah Ismailiyah Batiniyah. Mana?
Ruh orang tu orang ni boleh berpindah masuk dalam tubuh orang tu orang ni. Nah. Allah Maha Kuasa dia kata. Allah kuasa, hebatnya Allah Taala boleh ambil roh Saidina Umar masuk dalam tubuh siapa-siapa Allah Taala kehendak. Baik. Ajaran apa? Itu bukan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Tapi orang Syekh lagi. Bila kita kata, tak betul ni. Nah, kufur siapa yang iktikad gitu. Walaupun dia kata hari kiamat ada sekalipun, kufur dengan sebab dia akan kata bangkit di hari kiamat dengan roh saja, tidak dengan jasad. Pasal jasad tu banyak, roh satu, nak bangkit macam mana dengan jasad? Nah, tiup sakakala yang kedua, bangkit seketak. Bangkit seketak, roh satu je. Jasad ada kat dengan 500 jasad. Roh nak masuk jasad mana? Sudah. Gentayangan roh. Terbel apa tu? Jasad mana aku nak masuk ni? Akhirnya tak ada lah jasad ni. Makanan ulat dalam kubur, bangkit dengan roh saja. Bangkit dengan roh saja, kafir siapa yang iktikad gitu. Bisalah satin kafaral falasifatul aida iz ankaruha wahyal musbatah ilmun bijuz'iyyin wa hudusu awalimi wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Dibangkit kita dengan jasad padahal sebelumnya kita mayat. Kata puak falasifah, tidak, kita bangkit dengan roh saja. Jasad hancur lebur, makanan ulat dalam kubur. Bisalasatin kafaral falasifatul aida. Dikafirkan puak falsafah. Nah, bila kita tegur dia kata, awak budak lagi, ustaz kapo je, piu je, mana ada kehebatan apa-apa. Tok guru kami ni syekh, ilmu martabat tinggi, martabat 740 tu habis ramai orang kita lagu tu. Orang-orang lagu ni saat sakaratul maut, senang syaitan dia nak kafir ke dia, mudah. Syaitan akan mari berupa dengan tok syekh dia taksub tadi tu. Tu. Mari tak syekh je tak asuk tu kan? Dia kata hak selama ni duk ajar tu hasa tu tidak betul sebenarnya. Sejuta ni tu ya kau syekh. Ya ni hamba ayat kau demo sore ni sebab saya ke demo. Sejuta ni tu harap habis nyawa situ, mati kafir. Nah, sebab apa? Sebab dia tak asuk dengan tok guru, bukan dengan dalil dia mengaji ilmu akidah. Itu dah. Habis itu. Wasani hada yang kedua daripada 12 pendapat ulama di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dan selain daripada ulama ahli sunnah wal jamaah tentang apa yang pertama-tama diwajibkan. Yang kedua, maqalahul ustazu Abu Ishaq al-Isfirayini, pendapat yang dipetuakan akan dia pendapat oleh Ustaz Abu Ishaq al-Isfirayini. Alinglah dia ni. Dah. Nak cerita dari ustaz ya. Yang kata orang lekeh ustaz. Ustaz mana pula Ustaz Abu Ishaq? Dah. Ustaz dulu lain. Ustaz lain dah. Annahu bahawasanya yang wajib awal-awal pada mukallaf tu an-nazaru al-musilu lil ma'rifati. Ya beza sikit. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari, awal-awal yang pertamanya ialah makrifat, kenal. Kata Ustaz Abu Ishaq As-Firai ini, awal-awal wajibnya ialah nazar, fikir. Nazar tu makna al-fikru. An-nazar tu makna al-fikru, fikir. Biasanya nazar tu tilik, tengok. Tapi nak dia panggil musabbab. Nah, min itlaqis sabab wa iradatil musabbab. Sebut tengok tapi nak fikir, gitu. Sebut lihat nak nampak, sebut terbuka nak nyata. Itu biasa kita kecek gitu. Tu. Orang tanya, mari pergi makan nasi. Kenyang dah. Kira jawab gitu pelik. Ni. Aku tak ajak mu kenyang, aku ajak mu makan nasi. Orang ni tak faham bahasa tu. Sebut musabab, naknya sabab apa? Makan nasi dah. Gitu. Mari makan nasi. Kenyang dah. Dia panggil sebut musabab, nak sabab. Ada sebut sabab, nak musabab. Macam kalau kita mengaji sifat ilmu, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu. Ta'alluq ilmu ni inkishaf mutlak. Inkishaf, kalau terjemah Melayu, inkishaf dengan makna terbuka.
terbuka. Tapi bukan nak makna terbuka, nak makna nyata. Tu lazim daripada terbuka nyata, dia panggil min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Tu dah. Sebut terbuka, nak makna nyata. Tu banyak kita bercakap gitu, bahasa dia panggil bahasa. Nak kecek bahasa pun tak faham dah. Lagu mana nak mengaju? Dalam lagi dah tu. Bukan tu, ilmu Tuhan tu inkishaf, mana terbuka, mana dulu tertutup lah, mana Tuhan pun tak tahu juga. Bila pak berlaku baru terbuka gitu. Kufur siapa yang tikak gitu. Itu qadariyatul ula, qadariyah yang mula-mula mereka yang tikak gitu. Mana yang tikak macam mana? Allah tidak tahu apa-apa melainkan apabila apa-apa tu benar-benar berlaku, baru Allah Ta'ala tahu. Tu contoh nak accident depan masjid ni, Allah tak tahu lagi. Siapa kata? Qadariyah. Bila Allah tahu? Accident baru berlaku, baru Allah tahu. Jadi Allah Ta'ala bodoh pun kita juga lah jadinya gitu. Terdahulu jahil mana ilmu dia. Kata kita terdahulu jahil, betul? Siapa tahu dia nak accident kalau lepas ni, dia nak rebah tangga kalau lepas ni, dia nak jatuh bengkerak kalau. Ada siapa yang tahu? Tak ada siapa yang tahu. Tapi Allah nyata sedia kala di ilmu dia. Nyata. Nak makna inkishaf tu ialah ittidah, dia panggil nyata. Min itlaqil inkishaf wa iradatil ittidah. Sebutnya terbuka, nak makna nyata. Sebab lazim daripada terbuka nyata. Ni dalam masa tertutup. Nyata tak? Tak nyata. Apa awak ada? Teh O ke, kopi O ke, apa ke ada tak tahu. Bila tak terbuka, nyata, tak ada gapo sekarang. Kosong, nyata. Itu. Jadi sebut inkishaf terbuka, tapi nak bukan makna ilmu Allah inkishaf terbuka. Nak maknanya nyata, sedia kala lagi nyata di ilmu Allah. Gitu. Tu bahasa kita kecek. Sama juga ru'yatullah, melihat Allah. Sebut melihat tapi nak makna nampak. Kenapa? Kerana sebab bagi nampak pada adat ialah melihat. Tapi bukanlah tiap-tiap benda yang kita melihat tu pasti nampak. Belum tentu. Kerana nampak tu kurniaan Allah. Ada benda yang kita lihat tak nampak, ada. Ada benda yang kita tengok tak nampak, ada tak? Ada. Bawa kereta gelegung masuk lubang, bini kata, Allah, abangmu tak tengok ke lubang depan? Dia kata tengok dah tapi tak nampak. Tengok tapi tak nampak. Lihat tapi tak nampak. Lihat tapi tak nampak. Ada benda yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang, nampak dengan tak tengok. Ada tak? Ada? Sayyidina Umar duduk khutbah di Madinah, gelegang-gelegang ittaqullah usikum wa iyya bittaqullah. Tak ada tengok pun tentera Islam hok keluar pergi perang jauh. Tapi pak Tuhan bagi nampak. Nampak dengan tak perlu tengok. Jadi bila sebut kata melihat Allah, maknanya nampak Allah. Itu orang tak faham. Sebab apa tak faham? Ngaji tak rapat. Ngaji toho Kelantan panggil. Ngaji tak hafal sub. Tu jadi duduk bengong itu. Bengong kan? Satu kelompok tak boleh tengok Tuhan. Sebab tengok dengan mata. Mata duduk depan. Tuhan jadi kena duduk depan, berjihad, bersuduk, memenuhi ruang. Ni memenuhi ruang, berjihad, bersuduk makhluk. Tuhan tak serupa makhluk. Tak boleh tengok Tuhan. Tu Jahmiyah, Mu'tazilah. Satu kelompok lagi, boleh tengoklah Tuhan. Tengok lagu mana? Ginilah. Macam kita tengok ni. Gini Tuhan. Lah, Tuhan duduk mana? Tuhan duduk di kanan. Mana Tuhan? Tu pun berat juga. Hak tadi ghulu fit tanzih, hak ni ghulu fil isbat. Dua-dua ghulu belaka. Ahlus sunnah wal jamaah khairul umuri awsatu Tuhan. Sebaik-baik kerja tu yang di tengah-tengah. Tawassut fit tanzih, tawassut fil isbat. Hak tu ghulu fil isbat, hak ni ghulu fit tanzih. Ahlus sunnah tawassut dua-dua. Boleh tengok Tuhan, boleh. Tapi tengok bukan makna tengok, nak makna nampak. Sebut tengok, nak makna nampak. Yang gitu.
Nampak Tuhan kok mata, bukan tengok dengan butir mata. Oh, pentingnya lah dia. Tak faham lah. Nah. Yang ni bukan hanya mata boleh nampak Allah. Seluruh maujudat yang ada di dalam tubuh, di tubuh boleh nampak Allah Taala. Gitu. Lazat, sedap. Bukan Allah seperti bulan. Kau ada Nabi kata yanzilu rabbuna, ya abu yanzilu rabbuna wa satarawna rabbakum kama raaitumul badra, kama raaitumul qamara lailatal badr. Selagi kamu akan melihat Tuhan kamu, bandingannya seperti kamu melihat bulan malam purnama. Tak bersesak-sesak. Apa maksud? Nabi nak ayat nak Allah tu supaya bulan purnama, bulat gitu, bercahaya gitu. Bulat kata gitu. Oh, gini ya Allah ya. Oh, ya kalau ke mana mula gitu. Okey. Itu tanzir banding pada pihak idah, jelas, nyata. Bulan purnama ada orang nak pergi naik ke bukit ni. Teleskop ke apa dia? Teleskop dah. Kau telegram. Teleskop dah. Ada. Tu anak bulan ngongek. Anak bulan kena naik atas tu tengok. Moga tak nyata. Kalau bulan purnama kita tak naik tengok kau ni dah. Duk bawah ni mau apa? Oh, bulan purnama ni. Nyata dah. Jelas dah. Jelas. Itu tanzil pada pihak idah, jelas. Bukan tanzil pada pihak Tuhan ni bulat bercahaya duduk ila atas. Bukan. Baca hadis sahih saja awak tak faham dengan sahih kalau gitu. Dia kata Tuhan bulat apa bulan ya. Nabi ayat sendiri, mu akan tengok Tuhan seperti mu tengok bulan purnama. Bulan purnama ke mana? Bulat dah. Bulat. Cahaya dah. Cahaya. Tuhan gitu juga. Tu bukan Tuhan, tu bulan purnama apa dah. Nah. Nabi royak tu betul, mu faham tu tak betul. Nah. Nabi royak makna apa? Nabi royak maknanya jelas. Nampak Tuhan tu jelas. Jelas. Seumpama mu nampak bulan purnama. Jelas tak? Jelas. Tak kena naik atas bukit, atas menara tilik. Tu anak bulan. Tak jelas. Nak puasa ke dak esok? Nak puasa tengok anak bulan ada ke dak? Tak jelas weh. Lusaklah. Nak gaya ke dak? Nak gaya ke dak? Kita tengok anak bulan. Tak jelas weh. Nak puasa lagi esok. Tu anak bulan. Tak nyata. Kalau bulan purnama tu nyata. Tak ada kena tu gini. Duduk nerak boleh nampak. Bulan purnama. Nyata. Jadi nyatanya orang mukmin nampak tu bandingannya seperti tengok anak bulan. Gitu. Jangan terpengaruh. Mana? Satu kelompok tak boleh nampak Tuhan. Satu kelompok, tengok Tuhan supaya tengok begini ya. Tuhan berkuasa menjadikan zat dia bertempat di dalam syurga. Tuhan buat zat dia gitu. Tuhan menjadikan zat dia masuk syurga. Zat dia tu makhluk ke? Tuhan buat zat dia. Ngaji apa gitu? Itu kekarutan. Habis itu. Jadi kata Abu Ishaq, awal-awal wajib ni ialah an-nazaru fikir al-musilu lil ma'rifati. Fikir yang boleh menyampaikan kepada kenal. Gitu. Imam Abu Hasan Asy'ari kata kenal. Abu Ishaq kata tak, fikir yang boleh menyampai pada kenal. Hak tu hak wajib. Nazar tu. Nazar makna al-fikr. Nazar tengok. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqa. Apa kamu tidak nazar kepada unta bagaimana dia dijadikan? Tu makna bukan suruh tengok. Tengok dah unta. Tuhan apa masalah dengan unta ni Tuhan? Bukan. Tuhan suruh tengok tu maknanya fikir. Itu orang gitu. Wasali suhada yang ketiga daripada 12 pendapat khilaf di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah dan di luar daripada ahli sunnah wal jamaah tentang awal yang wajib, maqalahul qadi al-Baqillani. Ni qadi ni paling alim sekali juga ni di zaman dia tu. Qadi Abu Bakar al-Baqillani. Sehingga kalau jumpa dalam kitab-kitab usuluddin atau usul fiqh, qadi tak ada orang lain dah.
Abu Bakar Al-Baqillani. Qadi Al-Baqillani. Qadi ni sama macam ustaz tadi ke? Apa? Bukan qadi zaman kita ni akad nikah tu bukan. Qadi zaman dia ni hakim. Hakim. Yang memutus hukum. Ya, tapi sampai sekarang qadi tu tok kadi akad nikah lah. Jadi turun martabat dia dah. Apa kata Qadi Abu Bakar Al-Baqillani? Annahu awwalun nazari. Yang wajib pertama-tama bukan nazar, tapi awal-awal pada nazar. Imam Abu Asy'ari kata hak awal wajib kenal. Abu Ishaq Al-Surani kata bukan kenal, fikir yang menyampaikan kepada kenal. Kata Qadi Abu Bakar Al-Baqillani bukan fikir yang menyampaikan pada kenal, awal bagi berfikir itu sendiri. Aduh, gila. Apa awal bagi berfikir? Iaitu al-muqaddimatul ula. Kalau kita mengaji mantik, dia panggil muqaddimah yang pertama dalam nak berfikir. Mana contoh kita nak ambil natijah bahawasanya makhluk ini ada yang menciptakan dia. Bagaimana kita nak mikir? Kena susun muqaddimah dia panggil. Mana? Dengan secara kita fikir, tengok, tilik. Cuba tilik alam. Berubah tak alam ni? Berubah tak? Pagi, petang, siang, malam, hujan, kemarau, panas, salji, tsunami, gempa bumi, macam-macam. Bukit utuh lah itu, orang mati, orang hidup, orang naik, orang jatuh, orang mulia, orang hina. Macam-macam jenis. Berubah tak? Berubah. Bayi yang kita jumpa, takdir Tuhan lah. Kalau wala'iyadzubillah, kita jumpa bayi tepi jalan, tak ada surat beranak, bayi yang dibuat, kita jaga bayi tu sampai 40 tahun. Berubah tak bayi tu? Berubah tak? Kau bayi lagi? Menanya umur berapa baby ni? Umur 40 dah ni, lama dah saya pegang. Baby lagi 40 Berubah tak? Berubah. Berarti makhluk ni berubah. Al-alamu mutaghayyirun dia panggil. Bermula alam ini kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, berubah. Jadi al-alamu mutaghayyirun tu dia panggil awal berfikir. Hak itulah hak wajib. Siapa kata? Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Itu dah. Alam ini berubah. Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Tiap-tiap yang berubah tu baru. Lepas tu dapatlah orang panggil natijah daripada muqaddimah yang pertama. Dia panggil apa? Al-alamu hadisun. Alam ini baru. Itu dapat natijah daripada qadiyah yang pertama kita buat. Itu ngaji mantik tu gitu dah. Jadi natijah bagi qadiyah yang pertama ni jadi muqaddimah yang pertama pula bagi qadiyah yang kedua. Mana? Al-alamu hadisun. Alam ini baru. Wa kullu hadisin fala buddalahu sani'un. Tiap-tiap yang baru pasti ada yang menjadikan dia, yang menciptakan dia. Pasti. Tak terima dengan kepala otak kita jadi dengan sendiri. Gitu kan? Tak terima. Jadi hak mana hak wajib tu? Hak mula-mula tadi. Al-alamu mutaghayyirun ataupun al-alamu hadisun. Alam ini baru ataupun alam ini berubah. Hak tu hak mula-mula sekali. Sebab kita mula-mula fikir tu. Berubah ke tu? Tadi dia duduk antara dua sujud, lepas tu dia sujud pula, baru sujud tu. Betul tak? Lepas tu dia duduk antara dua sujud pula. Baru duduk tu. Tadi tak duduk antara dua sujud. Dia duduk tasyahud pula. Baru tu. Tadi bukan duduk maya ni, dia duduk jalan. Cak. Baru tak? Baru. Tiap-tiap yang baru tu mesti ada yang membaharukan dia. Mesti ada yang menggerak dan mendiamkan dia. Mesti ada yang menjadi, yang meniadakan dia. Mesti ada yang menjatuh, yang menaikkan dia. Mesti ada yang memulia, yang menghinakan dia. Mesti ada yang merubahkan dia. Gitu. Jadi awal-awal yang wajib kata Abu Bakar Al-Baqillani ialah awal kita berfikir tu. Itu wajib. Tu lagi selapis. Jadi Imam Abu Asy'ari kata awal wajib kenal. Ustaz Abu Ishaq Al-Shirain kata fikir yang boleh menyampaikan pada kenal. Qadi Abu Bakar Al-Baqillani kata dak, awal bagi berfikir tu hak wajib.
Itu 3 pendapat. Warabi'uha, dan yang keempatnya ada 12 ni. Dah kedok hari ni. Nah. Yang keempatnya maqalahu Imamul Haramaini. Pendapat yang difatwa oleh Imam Haramain. Imam Haramain ini namanya Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Lahirnya di Naisabur, di Juwain. Nahiyatu min Naisabur dia panggil. Satu daerah di Naisabur. Kau orang Arab lah bukan. Kemudian dia hijrah ke Baghdad, mengaji di Baghdad. Hijrah ke Mekah, kemudian dia hijrah ke Madinah. Maka zaman dia tu inhisarul ifta fil haramil makki wal madinati alaihi. Itu tersangka fatwa sama ada di Mekah atau di Madinah di atas Imam Juwaini. Imam Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Maka termasyhurlah dengan gelarannya Imamul Haramain, ikutan bagi Mekah dan Madinah. Mana fatwa kalau Mekah Madinah semuanya tersangka di dia saja yang berhak berfatwa untuk diikuti di Mekah dan di Madinah. Alim lah ni. Guru bagi Hujjatul Islam Imam Ghazali. Apa kata Imamul Haramain? Yang wajib pertama-tamanya ialah annahu al-qasdu ilan nazari. Niat nak mikir. Apa? Ai tafrighul qalbi anis syawaghil. Mengkosongkan fikiran daripada serabut perut. Orang nak mikir ni boleh serabut perut. Boleh al-mashghul la yushghal. Orang sibuk jangan, tak boleh disibukkan. Dia sibuk dah duk mikir benda lain, kita suruh fikir benda lain pula. Yang marah ke dia. Jadi orang nak mikir ni dia kena kosongkan minda dia. Betul tak? Lapangkan dada dia. Tu. Dia lapangkan fikiran, lapang dada, kosongkan fikiran. Itulah yang wajib. Mula-mula sekali. Siapa kata? Imam Haramain. Kau turun. Tengok, Imam Abu Asy'ari kata awal wajib makrifat, kenal. Ustaz Abu Ishaq Al-Sfiraini kata bukan kenal, fikir yang boleh sampai kepada kenal. Turun lagi. Kata Abu Bakar Al-Baqillani qadhi awal kalau bukan fikir yang boleh sampai pada kenal. Awal nak mikir tu wajib. Imam Haramain turun lagi. Bukan awal mikir. Niat nak mikir. Mana? Lapangkan jiwa kita, kosongkan fikiran kita. Tujuannya apa? Nak mikir tadi, nak nazar tadi. Itu hak wajib. Sebab kalau nak mikir mana? Kalau otak duk serabut. Serabut itu, serabut ini, tiba-tiba nak mikir. Tak boleh. Jadi seorang yang nak nazar, nak fikir, nak tafakur, mesti dia kena kosongkan dulu minda dia. Kosongkan minda untuk berfikir. Itu hak wajib. Itu huruf selapis ni. Makrifat, fikir yang sampai kepada makrifat. Awal bagi fikir yang boleh menyampai kepada makrifat, kosongkan fikiran untuk berfikir yang boleh menyampaikan kepada makrifat. Turun lagi. Itu Imam Haramain. Habis itulah wa khamisuha, yang kelimanya daripada 12 pendapat, tapi bukan semua muktabar ni. Sebagaimana kata Imam Sayuti tadilah, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun minan nazari. Bukan semua khilaf tu datang dia mu'tabar, bukan, melainkan khilaf yang ada bagi khilaf tu semua habuan bagi dalil nazar. Wa khamisuha, dan yang kelimanya kata ba'dul ulama. Ni dia tak royak siapa punya pendapat. Dia kata maqalahu ba'dul ulama, pendapat yang dipetuakan oleh sebahagian ulama. Ulama ni ulama mana wallahu a'lam, barangkali ahli sunnah juga. Dia kata apa? Annal awwala, bahawasanya yang awal-awal diwajibkannya ialah at-taqlidu. Taklid dulu, kena ikut dulu, kena pak turut dulu.
Sebab bagaimana kita nak lapangkan fikiran untuk berfikir, dan kita nak susun qadiyah untuk berfikir, dan fikiran yang kita susun untuk berfikir itu boleh sampai kepada makrifat tanpa kita ikut guru yang mengajarkan cara berfikir. Gitu kan? Sebab kalau salah cara berfikir, salahlah natijah. Salah keputusan yang keluar. Contoh, dia tengok makhluk, ada yang pekak, bisu, buta, boleh buat pelbagai kelebihan. Yang bisu boleh buat jahit baju, gubah macam-macam. Atau yang buta boleh hafal Quran, boleh hafiz Quran. Tengok dia kata. Jadi kalau Allah Ta'ala pun pekak, buta, bisu, apa salahnya? Boleh je Allah buat langit bumi ni. Sudah. Ini dia cara dia memikir itu tak betul. Namanya qiyasus syahid alal ghaib. Kiaskan makhluk di atas Tuhan dengan cara tak betul. Pasal apa tak betul? Pasal manusia ni bukan dia buat, dia usaha saja. Yang mengizinkan Allah. Ada orang buta tak boleh hafal Quran, ada orang buta boleh hafal Quran, ada orang celak boleh hafal Quran, ada orang celak kuliah pun tak erti. Tokar tak jopok lakum dinukum wali adi, jangan hafal Quran. Manusia ni bukan buat, dia usaha. Satu. Adapun Tuhan kalau bersifat buta, pekak, bisu, langit bumi ni dia tak boleh buat. Pasal ternafi makna ketuhanan. Pekak, buta, bisu tu kekurangan. Betul tak? Kekurangan yang disepakati di pihak makhluk di makna ketuhanan. Sepakat. Dia ada kekurangan yang tidak disepakati antara pihak makhluk dengan makna ketuhanan. Contoh seperti tak ada anak, tak ada bini, tak ada apa. Itu kekurangan pada pihak makhluk saja. Di Tuhan kelebihan. Betul tak? Manusia tak ada anak, mandul dia bang. Tak ada bini, hujan lapuk. Tak ada tu lelaki, andar tu, anak dara tua. Tak ada apa, yatim piatu. Kan kurang tu. Betul tak? Tuhan ada anak baru lebih gitu. Kena ada bini, kena ada apa ke? Dah. Kekurangan di makhluk, kelebihan di Tuhan. Yang ada yang kekurangan di makhluk, kekurangan juga di Tuhan. Mana? Seperti pekak, buta, bisu tadi. Pasal apa lagu tu? Pasal dia royak. Wa huwas samiul basir. Innallaha basirun bil ibad. Betul tak? Tu. Pasal dia cerita dia ada sifat samak basar. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamahu rabbuhu. Jadi Tuhan cerita dia ada sifat pendengaran, penglihatan dan penutur perkata. Maka sepakat kelemahan di makhluk, kelemahan juga hak tu di Tuhan. Jadi kalau kekurangan ada di Tuhan, berarti Tuhan berhajat kepada yang menghilangkan kekurangan di zat dia. Betul tak? Cuba tanya orang buta. Tanya je. Tanya dia kata, Pak Mak ni buta. Kita tanya Pak Mak, kalau ada doktor boleh bagi Pak Mak melihat alam dunia ni, Pak Mak nak tak? Mesti dia jawab nak. Betul tak? Dia nak. Tak ada orang buta kata, biarlah saya duduk dengan buta gini pun sedap, selesa serah. Nak jogging pun senang. Nak berlari pun mudah. Pelik tu, bukan setakat buta tu ada kes otak dia jadi gila ke apa. Tak ada tu. Orang buta kalau kita kata, kalau doktor ada boleh bagi awak melihat, awak nak tak? Mesti dia nak. Nak situ bukan dengan mana berkehendak dah, berhajat. Tak boleh lepas dia panggil. Yahtaj. Maka kalau Tuhan tu yahtaj, Tuhan berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan di zat dia, ternafilah dia makna ketuhanan. Pasal Tuhan ni dia tak berhajat ke apa-apa selain daripada dia, semua berhajat ke dia belaka. Gitu. Dia tak berhajat ke apa, lepas serba-serbi daripada lain. Benda lain tu semua tak boleh lepas dengan dia, berhajat ke dia. Kalau dia tu pekak, buta, bisu, pasti dia berhajat kepada orang lain yang mampu menghilangkan pekak, buta, bisu dia. Betul tak? Maka berhajat tu sendiri ternafi makna ketuhanan. Bila ternafi Allah tu makna ketuhanan, maka Allah bukan Tuhan. Kalau Allah bukan Tuhan, siapa Tuhan? Tak tahu siapa. Lepas tu tak ada Tuhan, tak ada kot. Kalau tak ada Tuhan, bagaimana langit bumi boleh ada? Jadi sendiri abahmu katanya. Tak boleh terima dengan akal. Itu cara kita kena taklid dulu ya.
Baru kita boleh lapangkan dada kita, jiwa kita, fikiran kita untuk berfikir. Habis itu. Betul tak jam bunyi tu? 7 minit ni tak? Baik. Jadi turun lagi bawah. Imam Abu Hasan Asy'ari kata, awal yang wajib kenal. Ustaz Abu Ishaq Al-Firaini kata, bukan kenal. Awal yang wajib fikir yang boleh sampai kepada kenal. Kata Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, bukan fikir yang boleh sampai kepada kenal. Awal bagi fikir yang boleh sampai kepada kenal. Itu yang wajib. Kata Imam Haramain, bukan awal fikir. Kosongkan fikiran kita, lapangkan jiwa dada kita untuk berfikir. Awal berfikir, itu hak wajib mula-mula. Kata sebagai ulama, nak lapang jiwa dada untuk berfikir bagaimana. Kalau tak tahu cara mikir, hak pertama taklid dulu. Kena tunggu tok guru dulu. Tok guru ajar cara mikir gini susun cara. Oh, lagu ni cara mikir betul. Alright. Barulah dia boleh lapang dada dia, susun cara fikir yang telah dia diajarkan oleh gurunya, bagaimana cara nak berfikir. Betul tak? Ini khilaf ulama banyak. Dia baru 5 baru tu. Kemudian kata dia lagi wasadisuha yang keenamnya daripada Ithna Asyar, daripada 12 aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama ikhtilaf di kalangan mereka tentang awal yang wajib ni apa? Annahu an-nutqu bisyahadataini. Dia kata tak betul lah tadi tu. Kata ni. Awal hak wajib ialah menutur 2 kalimah syahadat selalu dah. Hak ni lemah ni, pendapat ni lemah. Pasal apa lemah? Pasal kalau kita dah Islam keturunan, nak wajib apa lagi mengucap kalimah syahadat? Sebab tu selain daripada Imam Malik, tak wajib kita hak Islam keturunan mengucap kalimah syahadat. Melainkan hak tu dalam semayang tu lain. Tapi Imam Malik kata wajib juga seumur hidup, sehayat hidup sekali kita ucap 2 kalimah syahadat sebagai niat nak menunaikan rukun Islam yang pertama. An-nukusha. Jumhur kata dah, tak ada wajib dah. Hak wajib menutur ni kalau dia kafir asli, betul tak? Dia asal kafir. Nak masuk Islam, tak ada cara lain. Kena menutur iqraru bil lisan, ucap dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Terjemahan ni bukan makna dia. Aku bersaksi akan bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa junjungan kami iaitu Muhammad ialah utusan Allah. Itu terjemahan dia. Terjemahan mana naqalal kalam minal lughatin ila lughatin ukhra, pindah bahasa daripada Arab kepada Melayu. Bukan makna. Tetapi setelah semasa kita ikrar bil lisan, rukun ataupun bukan rukun, fardu syahadah, iqraru bil lisan wa tasdiqu fil qalbi, wa tasdiqu maknahu fil qalbi, menerima, membenarkan makna syahadah hak kita sebut dengan lidah tu di dalam hati. Apa makna la ilaha illallah? Tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah, ya. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, tak ada Tuhan melainkan Allah. Duk main magi bagi. Hak tu loh. Itu bukan makna. Hak tu terjemahan dia panggil. Ya. Kita nak berhutang pitih dengan orang. Pak Mat nak berhutang 500. Pak Mat kata tidak ada duit di dalam poketku ni melainkan RM10. Dia kata gitu. Orang kita pun tu kita faham, betul tak? Orang tanya dia, tu pasal apa? Apa faham Pak Mat cakap ni? Tak ada duit dalam poketku ni melainkan RM10. Hak tu mudah ulang balik Pak Mat cakap. Hak dalam kepala otakmu tu gapo dia? RM10 ya duit Pak Mat ada. Tu mana? Dia panggil mana? Hasar dia panggil. Apa ada hasar tu? Nak menunjuk keesaan Tuhan. Sebab tu kata Imam Ibrahim Al-Laqani, summa salatu wa salamu salamullahi ma' salatihi
'ala nabiyyin jaa bit tauhid. Nabi itu diutuskan untuk mentauhidkan, menuntuti umatnya mentauhidkan Allah. Mana bahasa yang ringkas serta padat nak cerita kata kita mentauhid, menunggalkan Allah? Tak ada dah. La ilaha illallah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Mana? Allah Tuhan. Kalau bahasa hantuah dulu, Allah jualah Tuhan. Kalau bahasa KL Lumpur, Allah je Tuhan. Kalau logat Kelantan, Allah Tuhan. Gitu dah tu ni. Allah Tuhan. Tak ada hak lain, hak lain dak. Tu makna gitu. Tu makna. Nah, apa nak reti mana kalau tak mengaji? Tu makna tadammun dah tu. Sebelum nak sampai ke makna tadammun tu dia ada makna iltizamiyah, makna mutabaqah. La ma'budu bihaqqin illallah, la mustaghniyan an kulli ma siwa wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Kalau tak mengaji, ya tu. Jadi burung kakak tua begitu lah. Habis situ. Tapi pendapat ni dhaif ni, lemah dah. Lemah pendapat ni. Pasalnya orang Islam dah taba'an li abawai, mengikut ibu bapa dia, salah seorang daripada ibu bapa, tak wajib mengucap dua kalimah syahadah. Tak wajib mengucap syahadah. Wasabi'uha ma qalahu Abu Hashimin fi ta'ifatin minal mu'tazilati. Yani di pendapat kelompok di luar daripada ahli sunnah wal jamaah. Apa pula pendapat dia? Pendapat Mu'tazilah awal-awal wajib syok. Syok dulu, kena syok ni ngarut molek Mu'tazilah. Kita sambung semula pula. Wallahu a'lam. Wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.